Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sekali dalam pembelajaran Jumaat Penuh Berkah bagi subjek Pendidikan Islam bahagian 2. Okey, kita akan sambung kembali pembelajaran yang lepas. Okey. Jadi kita akan teruskan bagi topik pertama iaitu mengenai situasi solat Jumaat. Okey, kita tak tahu bagaimana solat Jumaat ini didirikan. Contoh kalau kepada pelajar-pelajar perempuan khususnya yang tidak pernah solat Jumaat kan. Jadi mungkin nak tahu macam mana situasi tersebut, maka jom kita lihat. Okay, yang pertama, situasi pertama, adanya azan pertama iaitu masuknya waktu solat Zuhur. Okey, ada azan pertama. Dan yang kedua, azan kedua selepas khotib naik ke atas mimbar sebelum membaca khutbah. Okey, ada pula azan kedua lepas je khotib naik mimbar tapi sebelum dia baca khutbah, ada azan kedua. Okey. Seterusnya. Okey, bagi situasi kedua, kalau kamu lihat gambar tersebut kan. Okey, khatib membaca khutbah pertama. Okey, dia sedang membaca khutbah pertama. Dan yang kedua, khatib duduk sebentar selepas khutbah pertama. Okey, jadi khatib ni akan duduk sebentar. Dan yang ketiga, khatib bangun dan menyambung bacaan khutbah kedua sehingga selesai. Okey, seterusnya dia akan bangun dan sambung bacaan khutbah sehingga selesai. Okey. Seterusnya, bagi situasi ketiga, muazzin dan atau Bilal melafazkan iqamah. Maka nak lakukan solat Jumaat ni kena lafaz iqamah dulu. Muazzin atau Bilal dia akan lafaz iqamah. Okey, seterusnya situasi yang keempat, solat Jumaat didirikan sebanyak dua rakaat. Okey, nampak tak ni? Solat Jumaat terus didirikan lah. Okey, kalau kamu lihat sini, semasa membaca khutbah, khatib disunatkan berdiri di tempat tinggi dan memegang tongkat. Okey, kalau kamu lihat gambar ni, nampak tak? Dia diri kat atas mimbar kan? Dia pegang tongkat. Okey, ni lafaz niat. Ni kita dah belajar bagi pembelajaran yang lepas, iaitu mengenai lafaz dan niat solat Jumaat. Okey, seterusnya. Okey, ni contoh lah ni yang kalau dah rangkumkan. Yang pertama, azan. Okey, Ustazah bagi ringkasan lah. Yang kedua, baca khutbah khatib. Dan yang ketiga, muazzin lafazkan iqamah. Dan yang keempat, solat Jumaat 2 rakaat didirikan. Okey, ini adalah situasi solat Jumaat ada 4 situasi dia. Okey. Seterusnya, kita nak pergi pada amalan. Kita nak pergi pada amalan sunat sebelum solat Jumaat. Okey, mesti ada amalan yang boleh dapatkan pahala kan? Okey, sebelum solat Jumaat. Yang pertama, kita mandi sunat Jumaat. Kita niat kita mandi sebelum solat Jumaat ni adalah kita mandi sunat Jumaat. Okey, yang kedua, kita potong kuku. Kalau kita potong kuku waktu hari Jumaat, maka kita akan mendapat pahala. Okey, yang ketiga, kita pakai pakaian yang elok dan bersih. Okey, dalam Islam sendiri meminta kita sebagai umat Islam menunjukkan kebersihan kan. Sebab ia adalah sebahagian daripada iman. Jadi, kenalah pakai pakaian yang elok. Kalau kamu lihat gambar tu, tengok. Dia pakai baju yang bersih, baju yang kemas. Pakai kopiah boleh, pakai serban boleh. Tak kisah, yang penting bersih dan kemas. Sebab kita nak pergi menghadap siapa? Menghadap Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Okey, selain itu kita pakai wangi-wangian. Okey, pakailah minyak wangi kan. Minyak atar boleh. Okey, selain itu kita datang awal ke masjid, datang awal. Selain itu kita iktikaf di masjid. Kita duduk dalam masjid, kita baca Quran, kita berzikir, maka itu merupakan pahala yang akan kita dapat. Okey, selain itu kita solat tahiyatul masjid. Okey, kita masuk je masjid, kita terus berdiri. Kita tak duduk, kita terus lakukan solat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Okey, selain itu kita baca Al-Quran lah. Kita isi masa-masa kita sebelum solat Jumaat dengan melakukan perkara-perkara yang dapat mendekatkan diri kita pada Allah. Dan juga kita berdoa dan berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Okey, ini adalah contoh ya gambar-gambar ini. Okey, seterusnya. Okey, ini perkara yang dilarang ketika khutbah. Okey, ada perkara yang kalau boleh kita diharap kita elakkan ketika khutbah, yang perlu kita elak. Semasa khutbah kita lakukan perkara ini. Okey, yang pertama, kita bermain telefon.
Kebanyakanlah dari kita mungkin ada yang pergi solat Jumaat membawa telefon. Kadang-kadang kamu buka video kuat-kuat, kamu kamu berbual dengan menggunakan telefon dan sebagainya, maka dia mengganggu jemaah lain. Yang mungkin jemaah lain ada baca Quran ke, berzikir ke kan. Selain itu kita murid-murid contoh bermain dan bergurau, bising kat luar, main gurau apa kan, tak boleh. Okey, jadi itu menunjukkan perkara yang buruk lah. Kita kena tunjukkan kita melakukan perkara kebaikan. Lagi-lagi kamu merupakan murid kan. Kamu kena menunjukkan akhlak-akhlak yang baik. Okey, selain itu kita bercakap. Kita mengganggu orang. Kita bergurau-gurau senda semua kan, kita ganggu orang lain, jemaah lain nak baca Quran, nak berzikir, nak solat dan sebagainya. Selain itu kita tidur, okey, kita tidur kan. Maka pun tidak boleh. Okey. Bila perkara yang dilarang ketika khutbah, masa tengah khutbah, orang nak dengar khutbah, kamu bercakap. Orang nak dengar khutbah, kamu main telefon. Kamu berbual dalam telefon, kamu bermain dan bergurau, kamu tidur. Maka tidak boleh. Okey, ini pada ketika khutbah ya, ketika khutbah. Okey, selain itu, kita nak pergi pada hikmah solat Jumaat. Okey, hikmah solat Jumaat yang pertama, paling penting adalah kita nak latih diri kita menjadi hamba yang taat kepada perintah Allah. Yang kedua, kita nak rapatkan ukhuwah dan memupuk perasaan kasih sayang. Dan yang ketiga, kita dapat mendengar nasihat dan teguran dan pedoman daripada khutbah. Yang keempat, mendapat pahala dan ganjaran yang besar. Yang kelima, melatih diri melakukan perkara baik secara berjemaah. Yang keenam, lambang perpaduan dan kekuatan umat Islam. Jadi merupakan lambang perpaduan lah bila kita lakukan solat Jumaat bersama-sama dalam satu masjid kan, ramai. Maka nampaklah kat situ perpaduan dan kekuatan umat Islam. Okey. Jadi hari ini kita belajar mengenai apa? Kita belajar mengenai situasi solat Jumaat. Kita belajar mengenai amalan sunat sebelum solat Jumaat. Kita belajar mengenai perkara yang dilarang ketika khutbah dan hikmah solat Jumaat. Okey, insya-Allah Ustazah berharap kamu semua dapat memahami apa yang Ustazah terang ini, dan insya-Allah moga kamu dapat aplikasikan pembelajaran hari ini pada masa akan datang. Khususnya lagi-lagi pada murid-murid lelaki lah yang memang akan lakukan solat Jumaat kerana ia merupakan fardu ain. Okey. InsyaAllah moga kita bertemu lagi pada pembelajaran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.